You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum, salam PKP semua rockers seluruh tanah air. Okey, kita dalam minggu awal Syawal kita ada pelbagai isu, antaranya yang kita sedang hadapi adalah kemelut di Palestin, yang mana kita lihat begitu banyak sekali kerosakan yang telah dilakukan oleh Zionis laknatullah. Jadi apa yang berlaku di Palestin itu memberi satu gambaran atau pengajaran yang begitu besar kepada umat Islam bahawa kita hendaklah kembali kepada tali Allah, bersatu, dan jangan lagi kita abaikan dengan solat malam, iaitu solat tahajud. Kita kena bangun bersama-sama, kita bangun doa untuk sahabat-sahabat Islam kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah SWT beri keselamatan kepada mereka dan memberi kekuatan hati. Dan kita nak pergi bantu pun tak boleh, kita ada kekangan kekangan dengan COVID-nya dan pelbagai masalah yang kita tak boleh ni. Dan kalau negara sendiri pun nak bantu pun, dia pun ada kekangan juga dengan perjanjian-perjanjian yang telah mereka meterai sebelum ini dengan PBB dan sebagainya. Tak apalah, kita doakan mudah-mudahan warga Palestin yang sedang berhadapan dengan berbagai dugaan yang begitu besar sekali dalam hidup mereka dapat bertahan ataupun setidak-tidaknya cuba untuk bermuhasabah diri. Mungkin ada perkara-perkara yang kita terlepas pandang yang Allah Ta'ala ingin tunjukkan kepada kita semua, ataupun mungkin disebabkan Palestin ini Allah SWT nak uji kita yang berada di jauh, saudara-saudara Islam yang berada di jauh dan juga di sekeliling mereka, Jordan, Syria, masing-masing dalam kemelut juga. Syria dalam kancah peperangan, saudara. Cuma Mesir dalam keadaan ekonomi yang tak berapa baik. Setakat ini mereka pun menghadapi masalah. Hanya yang kita lihat sekarang ni yang ada kuasa ketenteraan ni ialah Turki. Mudah-mudahan Turki dan Iran kita menghadapi masalah juga kerana kita tidak bersetuju dengan fahaman mereka, iaitu Syiah. Tetapi sekiranya mereka ingin menghulurkan tangan membantu Palestin, kita sangat mengalu-alukanlah. Mudah-mudahan Allah SWT bantu bumi Palestin, di mana terletaknya masjid ketiga yang paling penting bagi umat Islam, iaitu Masjidil Al-Aqsa. Okey. Bagi mereka yang belum pernah ke Mekah, mungkin menjadi impian mereka untuk sampai ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan oleh Allah SWT sebelum COVID ni. Saya daripada tahun 2006 sehinggalah 2019, sebelum kita dilanda COVID, saya telah ke Mekah. Saya rasa lebih kurang dalam 35 kali. Alhamdulillah. Tapi saya bukan pergi saja-saja ataupun saya bawa jemaah, saya jadi mutawif. Okey, dalam perjalanan saya itu termasuklah pada satu tahun, iaitu 2010, saya mengerjakan haji. Pada tahun tu maknanya saya ada datang ke Tanah Suci lebih kurang dalam 3 kali lah. Selepas musim haji dan hujung-hujung tahun tu saya ke sana juga dalam 2 kali. Dan Alhamdulillah Allah SWT memberi izin dan kesempatan kepada saya untuk sampai ke bumi Anbiya. Dan saya berharap pada satu hari nanti kita akan dapat memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana kita dapat memasuki Makkah dan Madinah dengan bebas seperti hari ini. Okey. Kita juga menghadapi PKP, oleh kerana itu banyak kerja-kerja kita tergendala. So buat masa ini saya aktif dalam pekerjaan-pekerjaan saya di dalam bahagian pentadbiran. Saya sedang melakukan projek perumahan di Jengka, Prima Pahang.
lebih kurang dalam 600 unit rumah berkembar sedang dalam perancangan untuk dibina di Jengka, dan kita telah mendapat kelulusan alhamdulillah, dan sekarang adalah tahap pentadbiran untuk saya usahakan. Dan oleh kerana kekangan PKP ni, kita juga menghadapi masalah untuk melakukan kerja-kerja awalan. Tapi tak apa, pentadbiran memerlukan masa yang agak panjang juga, mungkin 2-3 bulan sebelum kerja-kerja tanah dapat dilakukan dan kemudian pembinaan dilakukan seterusnya. Mungkin ada hikmah juga dengan PKP yang dikenakan kepada kita, tetapi pada masa yang sama saya juga sedang berusaha dengan kumpulan Mei. Ya, kita dah pun masukkan muzik dan sudah menyiapkan lagu yang berjudul Anugerah, yang mana semua ternanti-nanti. Saya sendiri pun tak sabar, bulan Mei sendiri tak sabar untuk kita keluarkan video klipnya, dan penggambarannya belum dapat kita lakukan kerana kekangan PKP ini. Mungkin insya-Allah kalau keadaan agak reda, kita akan cuba mendapatkan permit perjalanan untuk melakukan sesi rakaman klip video ini. So kita kena sabar, tapi walau macam mana pun, iyalah, sabar macam mana pun kita tak bolehlah terus je nak sabar macam tu. So dari ini saya bagi sikit input, bagi dengar sikit ya, antara baik-baik kata dalam lagu Anugerah tadi. Antara contohnya, lama aku selimuti, tiba masanya kembali. Tangan yang kau hulur saat hampir tersungkur, bagai cahaya menerangi kabut. Pertemuan itu takdir paling terindah, kehadiranmu satu anugerah. Macam mana? Mana nak sabar ya? Memang best lagu ni. Lagu ni memang mempunyai satu bentuk nostalgia, iaitu kita kembali kepada era rock tahun 80-an dulu. Style penataan lagunya dan sebagainya. So, tunggu kita sama-sama semarakkan kembali irama rock, dan kita ajak ramai-ramai rakan-rakan yang meminati muzik seumpama ini untuk kembali bersama kita. Dan di samping itu, kita juga usahakan mengingatkan mereka kepada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT. Kita jangan buat perkara-perkara yang Allah SWT suruh kita buat, kita buat. Ya, kalau macam contoh dalam kemelut Palestin tadi, kita tak dapat nak buat apa, tapi cukup kalau kita katakan dalam hati kita benci dan sebagainya, itu cukup. Janji, kita ada bukti yang untuk kita tunjukkan kepada Allah SWT apabila tiba masa di Yaumul Mahsyar nanti. Kita mungkin tidak ada keupayaan untuk ke sana, tetapi kita merasa benci dengan apa yang mereka, orang-orang Yahudi, lakukan ke atas sahabat-sahabat kita, keluarga kita, orang-orang Islam di Palestin. So itu sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kita mencintai Allah dan Rasul. Kerana mencintai Allah dan Rasul, hendaklah kita sama-sama mencintai juga, menjaga keharmonian antara seagama kita, supaya dapat kita bersama-sama merasai kesengsaraan yang mereka sedang alami. Setidak-tidaknya kita rasa sedih dengan apa yang berlaku kepada mereka. Pada masa yang sama, kita bangunlah malam, ya, bangun malam 3-4 pagi, kita kunci jam. Kalau tak larat, kalau ada kerja besoknya, kita bangun sekejap, kita ambil wuduk, kemudian kita solat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, kemudian witir dan doa kepada Allah SWT agar Allah SWT turunkan bantuan, agar Allah SWT bantu orang-orang di
Palestin. Kesian ya, mereka anak-anak kecil, ketakutan dengan bunyi bom dan sebagainya. Jadi kita tak alami benda tu. Kita dengar mercun dekat sini pun dah kelang kabut kan. Dah terkejut. Ini kan pula bom, ya real bom ya. Daripada pesawat dan sebagainya. Jadi pesawat juang tentera musuh Israel laknatullah mengebom kawasan-kawasan perumahan. Kesian ya, kan anak-anak kecil, wanita. Yalah, orang dewasa, lelaki pun kita kesian juga. Takkanlah mereka pun ada perlu hidup untuk menanggung keluarga mereka, menyara hidup keluarga mereka. Kesian ya. Ini yang berlaku di Palestin. Saya berharap agar rocker semua jangan tinggal solat ya, sebab kita tengok dunia semakin tua, semakin pelik ya, macam-macam perkara pelik berlaku pada akhir zaman ini. Jadi kita kena bersedia ya, prepare yourself. Dan kemudian kita juga hendaklah mendoakan orang-orang lain ya, sahabat handai kita supaya terhindar dari penyakit COVID. Penyakit COVID ni pun jahat juga, nakal ya. Penyakit ni memang sangat bahaya kerana dia tidak nampak, virusnya tidak nampak dan dia merebak secara kita tak tahu macam mana cara kita boleh dijangkiti. So beware, jaga diri masing-masing, jaga keluarga, jangan kita terlalu banyak ke tempat awam, cuba elakkan berkumpul. Saya sendiri ke masjid waktu subuh, saya pun takut juga. Bukan takut sampai tidak takut kepada Allah, bukan begitu ya. Kita kena mengawasi diri kita kerana kalau saya ke masjid kemudian saya bawa balik virus kena pada keluarga saya, itu tak baguslah. Jadi saya juga kena fikirkan keluarga. So di sini berlaku dua situasi di mana keperluan untuk saya ke masjid dan juga menjaga nyawa keluarga. So menjaga nyawa keluarga adalah keutamaan di dalam Islam. So kita kena mempunyai timbang tara yang baik dalam hal ini. So apa yang kita buat ialah kita kunci jam 4 pagi macam tu ya, di mana setiap sepertiga malam itu Allah turun ke kaki langit dan mendengar doa-doa hamba-Nya. So kalau kita sama-sama bangun pagi, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT beri bantuan kepada Palestin, bumi Syam, supaya Masjidil Al-Aqsa bebas dari cengkaman musuh Islam. So itu saja untuk kali ini. Sama-sama kita tunggu video klip kumpulan Mei yang berjudul Anugerah itu. Dan kalau anda tak sabar, saya lagi tak sabar. So kita sama-sama tunggu. The same time berhibur-hibur juga, tetapi agama jangan diabaikan. Itulah tujuan dan matlamat hidup kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.